syariat, hukum syarak menderma organ. Dia gini. Sebelum kita jawab soalan ni, kita kena tengok punca perselisihan. Sebab dia ada perselisihan kat sini. Punca perselisihan. Punca perselisihan. Yang pertama, derma. Derma. Derma ni bahasa istilah. Derma ni istilah. Kita tukar istilah derma kepada, sebab kita guna ayat apa biasanya? Bagi kat orang. Gunalah ayat tu. Sebab sebut derma, dia macam kita terpedaya dengan istilah. Jangan terpedaya dengan istilah. Apa hukum bagi dekat orang organ? Kan macam tu. Sama ada hidup atau mati, sama je hukum. Hidup ke mati ke, sama je hukum. Tapi dia tanya selepas mati, sama je. Apa hukum bagi kat orang organ? Masih lagi masalah. Sebab organ, perkataan organ tu, kita tukar. Organ tu tukar apa? Tukar benda lain. Perkataan yang selalu kita sebut, baru kita terasa dalam hati. Kalau main derma organ tak rasa lah, tak ada feel. Kita tukar bahasa yang selalu kita cakap. Derma tu kita tukar bagi. Derma tu bagilah kan. Organ tu kita tukar badan kita. Organ tu badan lah. Apa hukum bagi badan kita kat orang? Badan tu sebahagian lah, bukan bagi semua. Sebahagian kat orang. Itulah soalan ni kan. Apa hukum bagi badan kita bagi sebahagian badan kita dekat orang? Kan sedap bunyi tu kan, buat kita terasa, alamak, bagi badan kat orang. Bagi apa? Bagi rambut, ambil yang tu dulu. Bagi rambut, ambil yang mudah-mudah dulu. Bagi kuku yang bukan yang kita kerat. Yang kerat tu dah berpisah. Yang tak kerat-kerat lagi, ambil kuku ni bagi. Nah, kat orang. Bagi rambut, ambil, nah, cabut. Bukan rambut yang gugur. Rambut gugur habis cerita, dah gugur. Nak bagi ke tak bagi ke cerita lain. Sebab dah tercabut. Ini sengaja cabut. Kenapa cabut semua? Nak tanam dekat orang, dekat orang lain. Bagi rambut. Mana boleh. Kita tahu hukum tanam rambut hukumnya haram. Bagi kat orang mana boleh. Kuku cabut tak boleh bagi kat orang. Memang tak boleh pun. Sebab kita guna perkataan organ tu yang jadi macam derma organ. Dia jadi macam satu benda baru, padahal tak benda baru pun. Apa hukum kerat jari ni, ambil bagi kat orang, lepas tu orang letak kat tangan dia? Sama dia hidup ataupun mati? Kan rasa lain macam tu. Tak payahlah cerita buah pinggang, jantung apa semua. Tak payah kau cerita buah pinggang apa sama juga. Buah pinggang, siapa pernah tengok buah pinggang? Doktor je pernah tengok buah pinggang. Kita ni tak macam mana. Memanglah tengok gambar-gambar gitu. Buah pinggang kita tak pernah tengok pun buah pinggang. Jadi bila sebut buah pinggang, jantung, dia semua macam tak apa, terawang-rawangan. Jadi saya nak tukar supaya bahasa yang kita terus masuk kat hati kita. Terus masuk kat hati. Apa hukum bagi jari kat orang? Sama je hukum. Bagi buah pinggang ke bagi jari? Buah pinggang ada 2. Bagi satu ada satu lagi. Jari ada 10. Bagi satu ada 9 lagi. Macam ada orang aksiden, putus jari. Jadi kita dermakan jari kita untuk sambung dekat dia. Kan rasa lain macam tu. Lain macam. Apa hukum bagi kepala lutut, gearbox dekat orang? Orang tu sakit lutut, mak sakit lutut, ayah sakit lutut, kita bagi. Sama ada hidup ataupun mati. Sama ada kita hidup atau mati, hukum sama je. Bezanya kalau mati, lepas tu tanam. Kalau hidup, lepas tu kolah sakit. Apa hukum? Sama je hukumnya. Sama je hukum. Saya nak tahu kenapa berlaku perbezaan kat sini. Sebab apa kena terang panjang? Sebab kita akan tengok menyalahi fatwa atau pendapat yang kita duk baca sekarang. Sebab tu saya kena cerita daripada asal apa punca perselisihan tu. Okey. Maka kat situ kita dah rasa semacam bila kita kata bagi apa, okey.
Sekarang orang bagi jantung, buah pinggang gitu aja. Akan datang kalau semua badan kita boleh bagi kat orang. Bila mati. Tak mahu mati ke hidup? Hidup tak boleh lah, sebab lepas bagi semua badan, kita jadi mati. Katalah dah mati, semua badan kita boleh bagi kat orang. Boleh bagi kat orang hidup yang tu, semua boleh. Bukan semata-mata buah pinggang, semua. Nanti jari dekat kerat, dia akan masuk beku. Tadi kan, kalau telur sperma pun boleh beku, ribu-ribu tahun pun boleh beku katanya. Apa pula tak boleh beku? Dia beku kan, kerat ni. Lepas tu ambil urat-urat ni, urat kat betis ni, ambil semua, simpan sebab nak buat bypass nanti, ataupun nak buat bypass nanti pakai urat dekat mana? Betis kat mana. Jadi tak payah pakai betis dia punya urat dah, boleh pakai yang kat sini, sebab betis ni boleh pakai. Jadi boleh kata semua satu badan orang tu semua boleh pakai. Maka mana kubur dia? Mana kubur? Tak ada kubur orang, semua boleh pakai, semua derma. Darah yang ada boleh keluarkan semua. Boleh keluarkan semua untuk bagi nanti. Katalah dah mati pun boleh keluarkan. Katalah akan datang, mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi jadi gitu. Biji mata, kening, rambut, semua boleh ambil. Adakah boleh bagi? Kalau kita kata buah pinggang boleh bagi sebiji ketika dah mati, boleh bagi ketika hidup bagi sebiji, ketika dah mati boleh bagi dua-dua biji. Okey? Boleh bagi jantung, boleh bagi sebab dah mati. Masih hidup haram bagi jantung, dah mati boleh bagi jantung sebab memang dah mati. Boleh bagi. Jadi kenapa pula tak boleh bagi tulang, tak boleh bagi jari, tak boleh bagi buku lali, tak boleh bagi kepala lutut, tak boleh bagi tulang-tulang yang ada, urat-urat yang ada. Kenapa pula tak boleh bagi? Kalau boleh bagi buah pinggang, boleh bagi semua. Cuma sekarang tu tak boleh pakai. Bila dah mati, bila dah mati, tak boleh pakai dah semua tu sekarang ni. Sebab tu ambil buah pinggang, ambil jantung, ambil apa-apa je yang boleh, yang lain tak boleh. Sebab tak boleh pakai, tak ada teknologi. Kalau akan datang, dah ada teknologi lagi 100 tahun, semua boleh pakai. Boleh bagi? Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Kalau buah pinggang boleh, semualah boleh nanti. Pelik tak jadi? Pelik tak hukum tu kalau kata boleh? Satu. Sebab tu jadi perselisihan. Yang kata boleh, tak apa, buah pinggang lagi pun dah mati, lepas ni jadi tanah. Bila jadi tanah, baik manfaat dekat orang. Kalau manfaat dekat orang, nanti orang tu boleh hidup. Orang tu boleh hidup. Kita dapat pahala dengan hidup orang tu. Kalau orang tu hidup buat ibadah tak apa. Kalau orang tu hidup, dia lawan Islam macam mana? Dia bunuh-bunuh Islam, orang Islam semua macam mana? Sebab kita tak tahu dah mati. Akhir sekali sebab buah pinggang kita menyebabkan dia hidup. Bila dia hidup, dia bunuh pula anak-anak cucu kita. Maksudnya bunuh-bunuh orang Islam, sebab dia tu orang kafir. Sebab kita dah mati. Macam mana agak-agak tu? Kat situ satu hal lah untuk kita fikir. Saya tak boleh bagi jawapan. Sebab kalau bagi jawapan, dia akan berselisih dengan ulama'-ulama'. Mana boleh. Kita nak bagi tahu itu perselisihan tu terjadi kerana ini. Kerana ini, iaitu kalau dia macam domino effect lah. Kalau boleh bagi satu, bila dah mati, boleh bagi dua. Tak mungkin satu je halal, dua jadi haram. Sebab alasannya nanti jadi tanah juga. Kalau boleh bagi dua, bolehlah bagi tiga. Kalau boleh bagi tiga, bolehlah bagi empat. Kalau boleh bagi empat, boleh bagi lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11. Kalau boleh bagi tu, bolehlah bagi semua. Sebab akhirnya jadi tanah. Kalau bagi semua, macam mana nak ke bumi kan? Okey. Dan apabila kita mandikan jenazah, kalau ada kuku-kuku dia semua, wajib kita untuk kebumikan sekali. Kalau tercabut rambut apa semua, orang mandi jenazah tahu benda ni. Dia kena masuk dalam kain kapan. Itu kalau tercabut pun kena masuk dalam kain kapan. Kalau sengaja cabut, okey, persoalan yang perlu dijawab. Saya hanya jawab soalan dengan soalan juga. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dah. Yang ketiga, menjadi perselisihan kerana boleh ataupun tak boleh ni, kerana bila kita nak derma atau kita nak bagi dekat orang, pastikan kita bagi kita punya. Kita tak boleh bagi bukan kita punya. Kalaulah dalam kita tengok kawan kita dalam poket dia ada RM10, kita terasa nak masuk tabung masjid, kita kena ambil duit kita RM10 kerana harta kita sahaja yang boleh kita bagi. Kita tak boleh, main sini kejap, kita ambil poket dia, ambil RM10 dalam poket dia, kita buang. Kita pun letak dalam tabung derma. Kenapa? Aku nak derma.
Kawan dia kata, kalau kau nak derma, kau derma duit kau sendirilah, syaitan. Kata gitu. Kau derma duit aku apa? Sebab kalau nak derma, kena derma duit sendiri. Nak bagi kat orang, kena bagi harta sendiri. Dia ada anak 10 orang. Dia tengok sebelah dia ada jiran. Jiran dia tanah besar. Dia pun, aku sayang dekat anak-anak aku. Maka anak-anak aku bagi kat engkau tanah jiran sebelah. Jiran sebelah tu bawa datang senapang gajah. Dia kata, kalau engkau nak wasiat, engkau nak bagi, engkau bagi harta engkau sendirilah. Kau bagi harta aku kenapa? Alright. Kita dah faham kat situ. Memang kita dah faham kat situ. Bahawasanya, kalau nak bagi, kena bagi sendiri punya soalan. Buah pinggang, jantung, biji mata, kita punya ke siapa punya? Kalau kita punya, boleh kita derma ke orang? Kalau bukan kita punya, tak boleh bagi. Nak tahu kita punya ataupun tidak, ketika kita hidup, boleh tak kita nak ambil garpu, buat macam kasin selamat? Boleh tak? Hukumnya haram. Sukati kita lah mata kita. Sukati kita lah mata kita. Kita nak cocok ke, kita nak butakan, sukatilah. Maka Piramli tu dah buat dosa cerita tu. Apa nama? Kasim apa? Alah, apa nama dah. Benar ingat je. Dia cocok mata tu haram. Kerana itu bukan dia punya, dia pinjam je. Allah bagi mata kat dia. Pinjam, kau tak boleh cocok. Ni aku punya mata, suka hati akulah. Tak boleh. Malah kening ni pun kita tak boleh buat suka-suka hati. Nanti lepas habis kuliah ni, masuk bilik air, ambil pencukur, cukur ni kening. Kita kata alasan suka hati akulah aku punya. Suka hati akulah aku punya kening. Tak boleh. Hukumnya haram. Ni bukan kita punya, Allah ni bagi pinjam aja. Maka kalau macam tu lah kita faham, semua ni pinjaman kita, pinjaman je Allah bagi kat kita, maka kita tak bolehlah bagi kat orang sebab bukan kita punya. Tak boleh kita derma bukan kita punya. Yang boleh kita bagi benda yang dia keluar. Yang keluar begitu, air kencing, yang jenis keluar gitu. Keluar habis, keluar. Jari dia tak keluar, dia memang dah ada dah. Kalau cabut ni tak ada dah. Air liur boleh lah, tuih bagi kat atas muka orang. Boleh. Lepas tu berkocok gaduh lah lepas tu. Tapi boleh bagi kat orang. Sebab dia keluar. Air mata. Boleh. Sebab dia keluar. Lepas tu dia produce balik. Keluar. Yang ini tak keluar dah. Bukan jenis keluar. Jenis kalau habis-habis je. Allah bagi pinjam 2 biji buah pinggang. Dan Allah bagi pinjam. Bila Allah bagi pinjam, kita tak boleh bagi orang. Okey. Kalau kita faham begitu, maka haram derma organ. Kalau kita faham, bukan kita punya. Tapi yang kata boleh ni, dia faham bukan macam mana? Dia faham macam mana? Dia faham bukan macam tu. Dia faham kita ni kita punya lah. Jadi bolehlah kita bagi kat orang, hidup ke mati ke, kita boleh bagi. Sebab bukan sebab badan kita semua kita punya. Dia ambil di situ. Dia kata ni dia punya. Bila dia punya, dia boleh buat apa yang dia suka. Dengan hukum begitu, badan aku punya, suka hati aku nak buat apa, maka bolehlah dia bagi. Sama dia hidup ataupun mati. So kita yang mana? Situ lah. Sebab tu berlaku perselisihan kat situ. Dalam menentukan badan kita ni siapa punya.